kita dapat lihat bahawa personal approach turun ke Padang ni dapat feedback yang sangat baik daripada masyarakat. Kita pun menggunakan pendekatan personal touch dan juga kita menyelami rintihan dan juga masalah penduduk-penduduk. Sebenarnya amalan ni bukan saja baru bagi diri saya. Saya dah mula menggunakan pendekatan ni waktu saya berkhidmat dalam jabatan lagi. Tidak pelik bagi diri saya lah untuk turun ke Padang bersama masyarakat. Cik Long terus menziarahi waris-waris saudara Cik Long. Cik Long bertemu dengan kawan-kawan rapat Cik Long, meminta supaya mengundi Cik Long pada kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar bertemu kembali dalam agenda awani khas yang kami bawakan dari Tok Aman Bali Beach Resort, suasana yang begitu indah di pesisir pantai Kuala Besut, Terengganu ini, sempena pilihan raya kecil N01 Kuala Besut. Tetapi pada petang ini, menjelang 72 jam menjelang hari mengundi pada hari Rabu ini, kita akan melihat bagaimana Kuala Besut, terutamanya di kalangan pemilih di sini, melihat isu politik dalam konteks perspektif baru. Kerana kita tahu selepas PRU13, pelbagai perkembangan berlaku di mana ingin kita lihat suasana politik yang begitu matang, apatah lagi ia jatuh pada bulan Ramadan, dan itu jelas apabila saya dan rakan-rakan Astro Awani berada di seluruh peti undi di Kuala Besut ini, kempen secara hormat, secara berhemah, secara orang kata pun bersopan dan sebagainya. Mungkin ini sebagai satu petanda bagaimana kita melihat maju ke hadapan kedua-dua pihak yang bertanding untuk pilihan raya kecil ini dapat bersama ataupun memberi yang terbaik kepada pemilih untuk mereka membuat keputusan. Jadi saya ada dua orang pakar bersama saya tentang konteks politik baru ini. Di sebelah kanan saya tak asing lagi Dr. Zulkifli Ahmad, Pengarah Eksekutif Pusat Pendidikan PAS, mantan MP Kuala Selangor, mantan. Okey, di sebelah Dr. Zulkifli, Datuk Saifuddin Abdullah, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, begitu juga mantan Ahli Parlimen Temerloh. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami bercerita tentang politik baru dan juga kita melihat menerobos Kuala Besut. Kalau kita lihat apa yang dimahukan oleh penduduk di sini adalah Dr. Zul, setiap hari kita berjumpa dengan orang kampung, pemilih dan juga di seluruh kawasan Kuala Besut ini, mereka mahukan bukan hanya ketika pilihan raya kecil ini mereka dimanjakan, diletakkan di hadapan dalam semua konteks, tetapi suasana ini boleh diteruskan dalam hal-hal yang lain. Bukan hanya ditumpukan ketika kempen pilihan raya ini, dan mereka mahukan bagaimana isu-isu kemiskinan, isu-isu pendidikan, isu-isu peluang pekerjaan, isu pelancongan dapat dijadikan sebagai arus perdana, bukan hanya dimomokkan ketika pilihan raya kecil. Ya. Terima kasih Saudara Nazri kerana mengundang saya dan Datuk Saifuddin. Ya, dan penonton sekalian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sangat rasa terpanggil untuk mengupas lebih sikit daripada lontaran awal sebagai mukadimah Saudara Nazri sebentar tadi. Alangkah baiknya andainya ya suasana keprihatinan dan tumpuan yang diberikan dalam tempoh berkempen ini dapat dijadikan satu sikap dan satu amalan kerajaan negeri Barisan Nasional, khususnya penguasa politik di negeri ini, dalam memberikan penumpuan kepada rakyat dan pengundi N01 Kuala Besut. Ya. Sebabnya mudah kerana untuk sekian lamanya ini nyata bahawa Kuala Besut terus terang diakui oleh semua dan ia terlalu agak jelas kalau kita membandingkan dalam 4 dun yang berada dalam kawasan Parlimen Besut ini, kita dapati bahawa Kuala Besut memang nyata agak terpinggir dalam arus pembangunan, khususnya dalam kelompok golongan pengundi rakyat yang berpendapatan rendah, nelayan, petani dan mereka yang buat kerja kampung dan sebagainya. Justru sememangnya saya kira layak mereka mengatakan andainya kalau bolehlah tumpuan seperti ini diberikan, itulah hajatnya penduduk Kuala Besut ini. Ya. Namun kita tahu dalam tempoh 10 hari berkempen, kita dapati dan saya menghitung 377 juta perpuluhan 45 juta ringgit telah diturunkan dalam pelbagai pemberian. Saya kira itu satu yang
dari satu sudut baik. Hadiah untuk Hadiah Kuala Besut, untuk dalam Ramadan ini ya, bonus ya. Tetapi mereka tahu bahawa jangan sampai ia hanya satu musim-musim tertentu. Kemudian yang mau dipastikan adalah bagaimana ianya dilunaskan. Itu adalah satu tanggungjawab yang besar yang kami sebagai pembangkang di negeri ini mau menyemak dan mengimbangi ya pelaksanaan itu dapat kita capai. Datuk Saf, melihat isu Kuala Besut ini dan kita sudah pun berdebat ataupun berhujah dengan penganalisa yang lain tentang profil masyarakat di Kuala Besut, pattern pengundian mereka ataupun world view mereka tentang politik begitu jelas. Ada begitu kelompok yang berada di pesisir pantai dan pulau, sekian cara mereka. Berada di kawasan kampung petani, sekian pandangan mereka. Golongan peniaga kecil dan sederhana, sekian pandangan mereka. Begitu rencam sifatnya, dan inilah menggambarkan sikit sebanyak walaupun 99% Melayu Islam, tetapi inilah yang menggambarkan bagaimana negeri majoriti Melayu Islam ini boleh memberi suatu impak kepada negeri Terengganu keseluruhannya. Begitu juga Kelantan di sebelah sana. Bagaimana dari sudut politik baru misalnya, Datuk selalu mengungkapkan apabila kita bercerita bagaimana upayaan masyarakat itu, peluang-peluang yang lebih luas pada rakyat untuk berpartisipasi dalam peluang pekerjaan, dalam pendidikan, dan itu menjadi kata pun topik utama sepanjang kempen. Ya. Macam yang disebutkan tadi, dengan latar belakang ekonominya, dengan latar belakang budayanya juga, ya, cara hidupnya dan sebagainya. Dan saya fikir ini satu perkara yang penting sebab ada waktunya orang menganggap, ya, dalam sesuatu pilihan raya apabila Melayu itu dia mesti sama. Sama juga kalau kita menolak sesuatu kaum ataupun kita nak menghukum sesuatu kaum kerana kita anggap kaum yang bukan Melayu itu homogenes, sedangkan dia tidak, ya. Dia ada subculture-nya di dalam masyarakat itu masing-masing. Kalaupun dia satu keluarga, ya, tetapi ada yang bekerja sebagai nelayan, lain caranya. Ada yang bekerja sebagai guru, lain caranya. Di dalam satu keluarga nuklear yang besar, ya. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal tanggungjawab kerajaan. Saya fikir ini kita tidak boleh nafikan. Di mana-mana pun, ya, tentulah menjadi hasrat rakyat bila di berdepan dengan kerajaan, dia mahu kerajaan melakukan kalau boleh segala-galanya, bukan hanya, ya, masa kempen pelan raya, tapi saya berterima kasih sebab sahabat saya tidak pula menunjukkan nada dia menolak sekian banyak infak di bulan Ramadan yang diturunkan. Tapi pada saya ini bukan hanya sesuatu yang diturunkan kerana musim pilihan raya, sebahagian daripadanya. Misalnya pemeliharaan pembesaran muara Kuala Besut, ya. Itu suatu perkara yang sudah dicadangkan sejak tahun 2008 lagi, ya. Mengambil sedikit masa, dan saya tahu ada orang yang mempersoalkan, dia kata mengapa begitu besar belanja yang digunakan untuk melebarkan dan sebuah kuala sungai, berapa begitu besar belanjanya untuk kita mendalamkan muara sungai. Kalau kita hanya melihat projek ini hanya untuk keperluan nelayan, ya, doktor, ya, maka memang betul lah ia tidak memadai. Tetapi kalau kita melihat ke hadapan bahawa ia adalah sebahagian daripada proses, sebab di sini satu industri yang penting sebenarnya ialah pelancongan. Pulau perhentian itu adalah top 10, ya, dari segi keindahan dan kecantikannya di seluruh dunia. Jadi kalau kita melihat produk pelancongan itu sebagai sesuatu yang amat menjanjikan, yang potensinya besar. Jadi angka yang Dr. Zul sebut tu memang angka yang munasabah. Sesuai. Sesuai. Okey. Dr. Zulkifli dan juga Datuk Saf, kita perlu rehat sebentar. Selepas ini kita nak lihat strategi kempen kedua-dua belah pihak. Kerana PAS menawarkan tema 16-16. Begitu signifikan sekali melihat keadaan terkini di Dewan Undangan Negeri Terengganu. Tetapi Barisan Nasional mahukan kestabilan, penerusan terhadap kestabilan kerajaan untuk meneruskan pembangunan yang boleh diberikan kepada rakyat di seluruh negeri Terengganu. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Memanglah kalau boleh nak macam Langkawi sebab dia upgrade semua sekali. Orang sebut Langkawi pun dah tahu pulau dia macam mana. Pulau Pontian dia cantik.
dalam kategori tercantik di dunia juga, tapi dia punya pembangunan dia tu tak mencapai macam Langkawi. Jadi kalau boleh YB baru kita, sebab dia orang muda, dia kena turun padan, tengok apa yang patut dia buat ataupun sambung dengan yang YB lama tu. Dia nak buat, ambil kerja dia, plan apa-apa yang tak sempat buat lagi. Sebab Pulau Pontian memang banyak dan masih banyak perlu dibangunkan. Assalamualaikum, bertemu kembali dalam agenda awal ini. Kita bersama Dr. Zulkifli dan juga Datuk Saifuddin Abdullah. Malam tadi apabila saya ke ceramah PAS dan juga sempat bersama dengan petugas-petugas misioneri UMNO misalnya, mereka mempunyai strategi yang begitu kataupun efisien dalam keadaan kita tidak melihat agresifnya, walaupun ada berbalance ataupun berbaki 72 jam lagi, tetapi saya rasa gerak kerja parti kedua-dua pihak memainkan peranan begitu hebat, berjumpa setiap orang pengundi di daerah mengundi di seluruh Kuala Besut ini. Mungkin Dr. Zulkifli melihat strategi PAS menimbulkan nisbah 16-16. Begitu menarik sekali. Tetapi ada di sebalik 16-16 kewajaran yang ditonjolkan oleh PAS. Jadi mungkin rakyat biasa di bawah sana agak keliru. Apa yang dimahukan oleh PAS 16-16, sedangkan itu memberi kataupun signal, memberi isyarat kerajaan ini tidak akan berfungsi secara selesa. Pastinya pembangkang yang agak kuat, dan begitu juga keputusan yang untuk meluluskan enactment dan juga segala bentuk peraturan negeri akan menghadapi kataupun saingan di Dewan Undangan Negeri. Tetapi ada kewajaran itu di peringkat di pihak PAS. Bagaimana Dr. Zulkifli melihat? Baik, ini soalan yang cukup baik. Takdir mengatasi takdir manusia selepas kematian Allahyarham Dr. Rahman. Dengan itu membuka ruang untuk Kuala Besut dan pengundi serta rakyatnya khususnya mencipta satu sejarah yang tidak pernah berlaku, unprecedented, tidak pernah berlaku, di mana peluang ini ketika berlakunya kemenangan atau diberikan kemenangan dan sokongan kepada calon PAS Pakatan Cik Long ini, maka akan terikat Dewan Undangan Negeri itu kepada susunan 16-16. Kami telah pun menyebutkan bahawa dan telah mengisytiharkan bahawa PAS tidak berminat untuk mengambil alih kerajaan negeri. Namun angka dan ikatan 16-16 itu sangat diperlukan dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu berdasarkan political backdrop ataupun dengan kenyataan dan realitinya politik yang selama hari tidak memenangkan dan tidak melindungi dan memberikan pengkeupayaan dan mendayakan rakyat Kuala Besut. Lalu 16 ahli Dewan Undangan Negeri yang sama kedudukannya dengan 16 daripada Barisan Nasional akan meletakkan kami di satu kedudukan mampu menyemak dan mengimbangi akan apa jua perbahasan tentang belanjawan, enactment, usul yang dengan kata lain kita yakin akan dapat menekan persoalan semak imbang itu kepada tahap yang begitu baik. Akhirnya yang penting dalam 16-16 ini adalah perjuangan untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan rakyat di Kuala Besut. Contoh mudah. Apakah dalam perbelanjaan di mana mau diletakkan peruntukan itu? Di zoo ke ataupun di pusat satu pusat duty free, cukai bebas di tengah-tengah Tasik Kenyir ke? Ataukah benar-benar menumpukan kepada pembangunan rakyat dan memberikan mereka ruang pekerjaan, pendapatan dan meningkatkan pendapatan per kapita mereka? Itu satu persoalan yang cukup penting. Andainya kami daripada kedudukan 16 sama, keupayaan kami untuk menyemak dan mengimbangi kerajaan yang sudah kita fahami punya banyak projek-projek yang berakhir dengan satu yang cukup mengecewakan rakyat. Tak perlu saya sebut tentang satu yang sinonim sifatnya tentang runtuh dan sebagainya. Lalu keperluan itu adalah sangat penting. Dan inilah dia ruang untuk rakyat dan pengundi N01 Kuala Besut mencipta sejarah supaya dengan apa yang dikatakan kononnya hang parlimen itu atau hang State Assembly itu atau Dewan Undangan Negeri itu, dia tidak memberikan apa-apa ketidakstabilan. Bahkan sebaliknya kami yakin
Kebauduli Tuanku Sultan akan memberikan kepercayaan kepada Barisan Nasional dan mereka lalu dan lantas terus mentadbir dan memerintah. Cumanya kami dengan 16 ahli Dewan Negeri ini akan dapat menyemak dan mengimbangi. Ya, oleh kerana itu persoalan kemiskinan, persoalan bagaimana kepentingan petani, ya, kepentingan nelayan akan dapat kita perjuangkan. Dato' Sab, ini bukan perkara baru. Mungkin ideanya agak nampak mudah, tetapi dari sudut perjalanan kerajaan dan juga PAS pun mempunyai track record di Terengganu sendiri, dan juga bagaimana kita melihat kestabilan kerajaan negeri yang perlu ditadbir dan akhirnya kembali semula kepada rakyat itu. Ya, ada dua perkara di sini. Yang pertama ialah betapa idealnya suasana 16 itu sebagai orang yang percaya kepada politik baru dan governance, saya boleh saja merasakan ya ini satu tawaran yang suatu eksperimen yang baik, tetapi pengalaman menunjukkan bahawa di hampir di semua tempat dalam dunia apabila berlaku hang parlimen ataupun hang state assembly, ya, dia akan ada berlaku dinamika selepas itu. Betul, ya. Ya, dia akan berlaku dinamika selepas itu. Begitu fluid, ya? Ya, sangat fluid. Ya. Dan ini kita dah saksikan berlaku misalnya dalam Dewan Undangan Negeri Perak, ya, yang kemudiannya menimbulkan debat yang panjang sehinggalah habis satu musim, habis satu penggal, ya. Itu pun debat itu belum berakhir lagi, ya. Jadi di satu segi ia begitu muluk, ia begitu ideal dan begitu unggul. Kalaulah kita rasa kita boleh lakukan, saya tidak menolak kemungkinan itu, tetapi saya katakan tadi ia tak praktikal. Ya, kerana sejarah membuktikan bahawa banyak orang suka melompat dan sebagainya. Jadi suasana itu tidak akan begitu stabil, ya. Yang keduanya ialah kalau saya faham maksud Dr. Zul tentang perimbangan, ya, check and balance itu. Tetapi konteksnya itu kalau kita hanya ada kerajaan negeri, doktor, ya. Tetapi hakikatnya ialah kita ada kerajaan persekutuan. Jadi ia bukan 16-16 sebenarnya. Dia ialah 16 campur 1-3-3. Jadi lebih baiklah jadikan dia kekal 17-15. Agak lebih selesa di situ. Lebih kemas, lebih stabil, dan kita tidak perlu, sebab saya boleh menjangkakan, saya tidak suka jadi peramal yang tidak baik, ya, tetapi saya boleh menjangkakan kalau berlaku 16-16, dia tidak berakhir di situ, ya. Dia akan ada lagi perkara-perkara yang akan menyebabkan sedikit, saya tidak menggunakan, saya bukan penganut culture of fear. Dr. Zul kenal saya bab ini, ya. Tetapi dari segi itulah saya fikir yang lebih aman untuk digunakan istilahnya ialah kestabilan pentadbiran itu. Bukan huru-hara, tidak. Saya tidak bermaksud. Saya tahu orang Terengganu baik-baik belaka, tetapi kestabilan governance itu akan ada tergugat. Itu yang Dr. Zul. Okey, sebelum kita pergi rehat dulu. Saya setelah dua round dah saya tak dapat neribat balik, ya. Dah ada dua soalan. Jadi saya berasakan lazimnya saya memerhatikan Datuk Saifuddin ini sangat berani untuk menyatakan dan melontarkan idea-idea yang agak unggul. Pada kali ini nampak beliau rasa, nampak hesitantnya, nampak curiga dan kesangsiannya. Lalu saya ingin sebutkan bahawa inilah dia dinamika politik baru yang hanya kematangan, ya, mampu mengurus perkara ini. Ya, 17-15 apa bezanya dengan 16-16? Mungkin ada yang mengatakan sedemikian. Tetapi 17-15 ataupun apa jiwa majoriti yang pernah berlaku selama hari ini. Kelantan pun pernah berlaku. Meninggalkan Satu kursi. Meninggalkan suasana yang saya sebutkan tadi. 16-16 itu adalah the means. Jangan silap faham. Ia adalah cara dan kaedahnya. Is the means to an end.
Kita lihat juga suasana kempen begitu harmoni. Saya berada dalam kempen UMNO dan juga ceramah PAS. Tak ada serangan peribadi dan juga calon yang dikemukakan agak seimbang bagi kedua pihak. Saya rasa ini satu culture juga, satu peluang yang jarang berlaku pada pilihan raya kecil di mana kedua-dua pihak menghormati satu sama lain dan calon yang diberikan begitu ataupun memenuhi kriteria penduduk di sini. Besut mengenali Besut, begitu juga calon mengenali anak-anak kampung ataupun pemilih yang bakal mengundi mereka. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama Datuk Saifuddin dan juga Dr. Zulkifli dari pekarangan Tok Aman Bali Beach Resort sempena N01 Pilihan Raya Kecil Kuala Besut ini. Menarik menjelang hari mengundi hari Rabu ini, Datuk Saifuddin, saya rasa ini antara pilihan raya yang begitu selesa lah. Kita boleh duduk di kedai kopi, masing-masing pakai kopiah, kita tak tahu mana satu PAS, mana satu UMNO pakai kain plekat baju Melayu selepas more hari tarawih, dan itu suasana yang begitu menarik. Sebelah ada majlis pihak Barisan Nasional, sebelah majlis PAS tak ada berteriak, tak ada bertengking dengan loudspeaker dan sebagainya. Ini mungkin memberi satu imbangan bagaimana kita melihat sejarah Kuala Besut begitu berbeza. Saya rasa Parlimen Besut sendiri, kalau kita imbas kembali keputusan-keputusan yang lalu sejak merdeka, saya rasa ini antara kawasan yang paling panas. Walaupun Melayu bersama Melayu, Islam dengan Islam, tetapi kali ini begitu berbeza. Pandangan Dr. Saab. Saya ingat di sini saya sebut awal tadi hanya orang Besut yang lebih faham ya tentang budaya, cara mereka, dan ini satu perubahan yang tentunya diterima baik oleh semua pihak. Secara jenaka pagi tadi ada kawan-kawan bagi tahu saya, dia kata Din, agaknya lain kali kalau ada pilihan raya kecil biarlah kalau boleh tangguh ke susun macam mana biar bulan Ramadan. Jadi dia aman, damai. Tapi ini mungkin satu petunjuk ya yang takdir Tuhan, kita tak menjangkanya. Tapi pada saya yang paling utama ialah kedua-dua calon kelihatan mempamerkan saya fikir budi bahasa yang baik ya. Dan kedua-dua pihak berkempen, strateginya hampir sama, rumah ke rumah ya, ceramah lebih kurang di sana sini. Tetapi yang paling mustahak ialah tidak berlaku, kalau berlaku pun mungkin sangat sedikit sehingga orang tak perasan ya. Apa yang kita kata gutter politics ataupun character assassination ya. Jadi sebab tu Dr. Zul pun dia tenang je hari ni kan. Dia ribat, saya pun steady je. dan sebab itu saya harap sangat ya keputusan kali ini adalah keputusan yang dibuat juga dalam suasana yang tenang ya oleh para pengundi. Dan akhirnya Dr. Zul, untuk melihat akhirnya Kuala Besut mendapat manfaat daripada pilihan raya. Tak siapa pun yang menang, siapa pun yang kalah, dan akhirnya Kuala Besut akan terus menjadi tumpuan. Bukan hanya bertumpu selama 10 hari ini, tetapi Kuala Besut menjadi gateway yang hebat untuk kedua pulau yang hebat di negara kita. Begitu juga sepanjang pesisir pantai, anak-anak muda tidak hanya melepak lepas ke menjadi nelayan dan sebagainya, ada pekerjaan boleh dilakukan. Begitu juga petani mendapat air secukupnya. Kalau boleh selepas ini ada 2 kali penanaman padi dan sebagainya. Saya rasa ini yang dimahukan. Kerana selama ini mereka begitu pun mungkin tidak terhimpit, tetapi mereka mahu kata pun setara dengan wilayah-wilayah lain di Terengganu, malah di Malaysia juga. Dr. Zul. Sangat tepat. Saya kira Saudara Nazri telah mengungkapkan satu rumusan matlamat pilihan raya kecil ini ya, beyond ataupun melepasi pertandingan dan persaingan politik kepartaian adalah politik ya mengangkat ya kemaslahatan dan kepentingan rakyat. Itu yang dimahukan dalam agenda 1616 khususnya. Jadi oleh kerana itu saya juga ya mengharapkan bahawa pengundi dan rakyat akan wajar, bijak ya memilih ya, ataupun membuat kewajaran dan buat pilihan mereka, kerana apa yang menjadi penting selepas daripada ini tentunya kalau tidak 16 sama 17, dia 15. Adalah 17-15 ya. Masih lagi satu apa yang dikatakan kedudukan yang strong, satu kedudukan yang boleh melahirkan ya satu demokrasi yang vibrant ya, yang punya peranannya itu. Lalu kita mengharapkan siapapun yang menang, tetapi yang pentingnya rakyat kepentingan rakyat itu kita perjuangkan dan kita menangkan. Dan saya mengharapkan juga ini akan menjadi
trendnya pilihan raya akan datang, benchmark, tanda arasnya walaupun di luar Ramadan, Ya. politik baru seperti ini akan dapat diteruskan dan dibudayakan. Ini akan menjadikan politik itu benar-benar satu medan untuk dikatakan sebagai medan ibadah, medan ubudiyah, medan kita mencari redha Allah, medan kita mengurangkan kebejatan di negeri dan negara kita dan memakmurkan negara dan mensejahterakan rakyat. Dan bagi kerajaan BN negeri juga, ini sebenarnya musim berkempen ini juga musim muhasabah sebenarnya. Tepat sekali saya. Komplain yang dibuat oleh rakyat, suara-suara yang ditimbulkan dalam lawatan rumah ke rumah. Ini muhasabah yang sangat penting yang insya-Allah akan menjadikan kerajaan negeri itu lebih bijaksana dalam dasar-dasar dan program mereka. Okey, terima kasih Dr. Zulkifli Ahmad, Pengarah Eksekutif Pusat Penyelidikan PAS, begitu juga Datuk Saifuddin Abdullah, Ahli Majlis Strategi UMNO. Terima kasih kepada kedua-duanya. Jika ada sebarang pandangan anda ingin berdebat bersama pandangan-pandangan ini, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan jangan lupa melayari awani.com untuk mendapatkan liputan terkini tentang N01 pilihan raya kecil di Kuala Besut ini. Dan terus bersama kami di Esok Awani kerana liputan ekstensif tentang pilihan raya kecil Kuala Besut dari ketika ini hinggalah hari mengundi dan juga selepas itu. Kita jumpa lagi. Terima kasih.